Hai, Assalamualaikum. Hari ini kami ingin membincangkan tentang subjek arkitektur history 5 bangunan terbaik arkitek yang kami pilih. Okey, sebelum tu nama saya Muhammad Afiq bin Mat Asaruddin. Nombor matrik saya 03 DSB 20F2025. Bersama rakan saya. Okey, hai. Nama saya Abdul Hafiz bin Abdul Rahman. Nombor matrik kad 03 DSB 20F2018. Okey, hari ini kami ingin menerangkan tentang seorang arkitek yang bernama Zaha Hadid. Okey, Zaha Hadid ni nama penuh beliau adalah Zaha Muhammad Hadid. Beliau dilahirkan pada 31 Oktober 1950 di Baghdad, iaitu di Iraq. Okey, beliau meninggal dunia pada 31 Mac 2016 pada berusia 65 tahun di Miami, Florida, United States. Okey, nationality beliau ialah Iraq. Okey, saya nak bertanyakan kepada Hafiz, apa Zaha Hadid ni dia mendapat pendidikan di mana? Okey, Afiq. Zaha Hadid ni mendapatkan dia punya education di American University of Beirut, dan yang kedua Architectural Association School of Architecture. Oh, di situ Hafiz. Okey. Di sini kami ingin menunjukkan gambar-gambar yang mana Zaha Hadid pernah menerima award. Okey, yang gambar orang ni adalah Woman Architecture. Zaha Hadid ni menerima award pemenang bagi arkitek perempuan yang terbaik lah. Okey, Afiq. Ini adalah 3 contoh bangunan yang dibina oleh Zaha Hadid. Okey, yang pertama Haidar Alias Center, yang kedua National Museum of Contemporary Art, yang ketiga Authority Building. Okey, Afiq. Okey, berikan 2 contoh bangunan yang dibina oleh Zaha Hadid. Okey, antara contoh bangunan lain yang Zaha Hadid bina adalah yang pertama 1000 Museum, yang kedua Guangzhou Opera House. Okey, bangunan pertama yang kami pilih, bangunan terbaik yang Zaha Hadid pernah bina adalah yang pertama Haidar Alias Center. Okey, bangunan ini terletak di Baku, Azerbaijan, berfungsi sebagai pusat auditorium, dewan galeri dan muzium. Okey, bangunan ini dibina pada tahun 2007 dan siap dibina sepenuhnya pada 10 Mei 2012. Okey, Hafiz, bangunan ini berapakah keluasan bangunan ini? Afiq, bangunan ini berkeluasan 52,500 meter persegi, bersamaan 619,000 persegi. Okey, Afiq, bangunan ini berkonsepkan apa ya? Saya nampak pelik, dia melengkung. Okey, sebenarnya bangunan ini dia berkonsepkan bendalek, iaitu dia macam cecair yang likat. Dia macam bentuk lipatan tu dekat bangunan tu, dia macam terlipat, cecair tu terlipat macam bendalek tu dia terjatuh. Dan juga topografi semula jadi. Okey, Hafiz, saya nak tanya kamu. Okey, setiap bangunan yang dibina oleh Zaha Hadid ini mesti ada keistimewaannya, betul tak? Okey, apa keistimewaan yang ada pada Haidar Alias Center ni? Okey, boleh kamu terangkan? Okey, Afiq, keistimewaan pada bangunan yang dibina oleh Zaha Hadid ni ialah satu reka bentuk yang melengkung sebab Zaha Hadid ni dia punya simbolik bangunan yang pelik-pelik seperti melengkung ni memang dia punya filosofi, dan tidak semua arkitek yang buat yang bina bangunan seperti beliau. Okey, ini bangunan kedua yang dibina oleh Zaha Hadid, iaitu National Museum of Contemporary Art. Okey, bangunan ini terletak di Via Guido, Roma, Itali. Okey, bangunan ini dibuka pada tahun 28 Mei 2010 dan bangunan ini juga berkeluasan 27,000 meter persegi. Okey, Afiq, apakah konsep dan ciri-ciri yang diterapkan pada bangunan ini ya? Okey, bangunan ini berkonsepkan fasad yang tidak mempunyai bentuk segi empat sama ataupun segi empat tepat. Maksudnya bangunan ini dia direkam, maksudnya dia macam bertindih dan mempunyai berbilang-bilang dimensi. Maksudnya dia punya bangunan tu dia terletak secara macam bertindih-tindih, dan dimension dia tu tak, orang kata apa, tak selari, dan orang kata dia bangunan ini dia macam, senang cakap macam mana tu, bentuk dia tu tak geometri, macam tu. Okey, antara ciri-ciri pada bangunan ini adalah yang pertama, dia tidak mempunyai bentuk segi empat tepat atau segi empat sama. Maksudnya macam saya cakap tadi, dia bentuk dia tak geometri. Okey. So yang kedua adalah ruang dan bentuk reka bentuk bangunan yang sempurna saling berkait rapat antara satu sama lain, menampilkan reka bentuk natural. Okey.
Maksudnya kat sini, kalau dekat bangunan ni, dia punya bumbung tu dia direka dengan menggunakan kaca loop sinar. Yakni maksudnya dia macam cahaya dia boleh masuk tu dan berkait rapat. Maksudnya reka bentuk dia tu, dia akan dinidakan pakai fasad konkrit dan diletakkan, dibina bumbung dia tu loop sinar. So dia akan menampakkan ciri-ciri reka bentuk neutral. Okey. Yang ketiga ialah membolehkan cahaya semula jadi menggunakan bumbung kaca loop sinar. Okey, macam yang saya cakap tadi, bangunan ini dia didesainkan bumbung dia tu macam pakai material kaca. Okey, yang kelima adalah mempunyai ruang yang luas, ruang masuk di tingkat bawah menghubungkan ruang luar. Okey, maksudnya kat sini, dekat bahagian entrance bangunan ini adalah dia macam masuk tu, dia sekeliling dia tu kat dalam tu mempunyai ruang yang luas. Okey, dia menghubungkan antara entrance dengan ruang luar. Okey, bangunan ketiga yang dibina oleh Zaha Hadid, bangunan terbaik yang kami pilih adalah Port Authority Building. Ini bangunan ini terletak di Zaha Hadid Lane, Antwerp, Belgium. Okey, bangunan ini dibina pada tahun 2012 dan siap dibina sepenuhnya pada September 2016. Okey, bangunan ini berkeluasan 12,800 meter persegi. Okey, bangunan ini berfungsi sebagai tempat pertemuan untuk hubungan antara bangsa komuniti pelabuhan Antwerp. Okey, bangunan ini berkonsepkan gabungan balai bomba dan struktur berbentuk berlian kontemporari yang ditandakan dengan tepi lurus dengan lajur tambahan memberikan sokongan dari lantai. Okey, kalau macam kita tengok bangunan ni kan, dekat bawah tu sebenarnya ada balai bomba. Okey, yang struktur yang kat atas tu, maksudnya building kat atas tu yang berbentuk berlian tu ialah tempat, maksudnya kat sini dia berfungsi sebagai tempat pertemuan pelabuhan di Antwerp, Belgium. Okey. Okey, antara keistimewaan bangunan ini adalah Dewan Jentera Bomba yang dipulihkan dan dipelihara mengandungi bilik bacaan awam dan perpustakaan. Okey, maksudnya di sini bangunan ini kiranya dia dipulih, maksudnya di-upgrade, dan dulunya dia balai bomba. And then dia dipulihkan dan dipelihara menjadi tempat macam tempat bacaan ataupun perpustakaan. Okey, ini ialah bangunan keempat Zaha Hadid, iaitu 1000 Museum. Okey, bangunan ini terletak di Biscayne, Miami, Florida, United States. Ya, bangunan ini dibina pada tahun 2015 dan siap dibina pada tahun 2019. Okey, bangunan ini berketinggian 707 kaki bersamaan 219 meter. Okey, bangunan ini juga berfungsi sebagai kondominium privasi. Bangunan ini berkonsepkan exoskeleton konkrit yang menganyam perimeter bangunan tersebut lah. Okey, antara keistimewaan bangunan ini adalah mempunyai kolam renang dipasang di bahagian atas bangunan dan juga ditutup dengan shielding logam bersemuka lengkung yang memantulkan air. Okey guys, bangunan terakhir yang kami pilih ialah Guangzhou Opera House. Okey, bangunan ini terletak di Zhujiang, Tianhe District, Guangzhou, China. Okey, bangunan ini dirasmikan pada 9 Mei 2010. Okey, bangunan ini berkeluasan 71,000 meter persegi. Okey, apa fungsi bangunan ini? Fungsi bangunan ini adalah sebagai dewan, opera dan juga muzium. Okey, konsepnya apa? Okey, bangunan ini berkonsepkan topografi dan juga geologi. Okey, kalau macam kita tengok, bangunan ini dia direka berdasarkan konsep topografi lah. Okey, antara keistimewaan bangunan ini adalah auditorium yang dilengkapi dengan teknologi akustik terkini dengan kejelasan bunyi yang sangat unggul. Okey, maksudnya bangunan ini dia keistimewaan dia adalah dia dilengkapi dengan sound ataupun teknologi akustik lah. Okey, yang macam kita tahu bangunan ni dia auditorium. Okey, so dia dilengkapi dengan teknologi yang canggih. Okey, so itu yang menjadi simbolik keistimewaan bangunan ni, yang menjadi karakteristik yang orang akan ingat Guangzhou Opera House ini. Hai. Okey, itu saja sedikit sebanyak yang boleh kami kongsikan kepada anda, dan anda boleh menjadikan inspirasi kepada anda punya arkitek, anda punya cita-cita
Okay, Afiq, ada sikit penambahan pada kita ni? Okey, macam kita tahu yang kita sebagai student arkitek kan, kita mesti nakkan menjadi seorang arkitek yang berjaya. Okey, apa yang saya boleh katakan dekat sini, jika kita nak menjadi seorang arkitek, kita jangan pernah takut untuk mencuba. Ya. Okey, macam Zahadi ni, dia walaupun orang cakap bangunan dia tu pelik, tapi dia tidak takut untuk mencuba. Akhirnya bangunan dia tu menjadi famous dan orang akan, bila orang tengok bangunan tu, orang akan ingat Zahadi yang bina. Okey. Jadilah arkitek macam orang cakap apa tu, ada kita punya pendirian. Okey, macam Felorite. Apa bangunan yang terbaik dia? Okey, Folly Water. Okey. Santiago Calatrava, apa dia? Tenitoso. Dia punya keistimewaan. Macam Zahadi ni banyak keistimewaan dia. Okey, contohnya mungkin selepas dia meninggal dunia, kita akan ingat bangunan terbaik dia. Okey, itu contoh yang terbaik lah. Lima bangunan terbaik yang akan dikongsikan tadi. Walaupun sudah tiada di muka bumi, dan bila kita tengok bangunan tu, kita akan ingat siapa yang mendesainkan bangunan ini. Okey, sekian, terima kasih kepada kami. Okey, sekian, terima kasih. Bye.